Terima kasih. Di Pahang, sebanyak 718 sekolah terlibat dengan arahan penutupan oleh Kementerian Pendidikan apabila kualiti udara di negeri ini mencatat indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Arahan itu melibatkan 274,065 orang pelajar. Penutupan sesi persekolahan di negeri ini perlu bagi mengelak risiko kesihatan dalam kalangan pelajar berlandaskan kepada pemantauan semasa dan IPU, terutama apabila ia melebihi 200, iaitu paras sangat tidak sihat. Bagaimanapun, Esko Kesihatan dan Sumber Manusia Negeri Datuk Noro Azali Sulaiman berkata, pihak sekolah dan Jabatan Pendidikan Daerah perlu terus memantau keadaan dan mencadangkan penutupan sekolah sekiranya keadaan terus menjejaskan kesihatan pelajar. Saya harap perancangan semua pihak, bukan sahaja sekolah, pihak pusat-pusat pendidikan atau kegiatan orang ramai yang lain perlu mengambil kira, perlu mengurangkan aktiviti-aktiviti yang terdedah kepada udara luar. Beliau ditemui media pada program Korban Perdana Felda Wilayah Mempaga di Padang Awam Felda Purun di Bera Pahang. Dalam keadaan jerebu yang berterusan pada masa ini, beliau meminta semua pihak berhati-hati dan mengelak daripada terdedah secara berterusan dengan udara luar. Pihak sekolah juga perlu merancang aktiviti dengan teliti bagi mengelak pelajar terdedah dengan pelbagai risiko. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan diminta memantau terhadap tahap kesihatan penduduk. Walaupun kehadiran pesakit ke hospital di seluruh negeri menunjukkan tren peningkatan, namun ia masih tidak membimbangkan kerana tiada kes serius dilaporkan akibat jerebu setakat ini. Krisis bekalan air membabitkan 24,000 penduduk daripada berpuluh kampung di Mukim Dong, Ulu Dong, Ulu Gali dan sebahagian Bandar Raub akan berakhir. Projek bernilai lebih 45 juta ringgit itu bermula Jun tahun lepas dan dijangka siap sepenuhnya pada Februari 2016. Kerja-kerja yang dilaksana sebuah syarikat Bumi Putra itu menggunakan kira-kira 98% kepakaran dan tenaga kerja tempatan. Apabila siap, ia boleh menyimpan kira-kira 5 juta liter air bersih sehari berbanding loji sedia ada yang hanya berkemampuan menyimpan 1 juta liter sahaja. Untuk memastikan kawasan loji tidak diceroboh dan sumber air tidak tercemar, satu jawatan kuasa akan dibentuk dengan diketuai pegawai daerah Raub dan dianggotai pegawai dari Pejabat Tanah, JKR, JPS, Pejabat Hutan, Pejabat Pertanian, Veterina dan Polis. Supaya kita dapat mengenal pasti kawasan loji ini, kawasan punca airnya tidak wajar dicemar oleh sesiapa sekalipun. Maknanya dalam jawatan kuasa khas nanti, kita akan mengenal pasti kawasan-kawasan punca air. Sama ada dah diterokai ataupun tidak. Datuk Seri Syahiruddin yang juga Exco Koperasi Usahawan dan Kepenggunaan Negeri berkata, kerajaan negeri akan memastikan kehidupan penduduknya lebih baik dan selesa di bawah pemerintahan kerajaan yang mereka pilih. Kerajaan negeri telah mengenal pasti satu kawasan tanah tinggi yang sesuai dalam kawasan Parlimen Pai Besar untuk dijadikan Pusat Pemindahan Sementara PPS sebagai persiapan menghadapi banjir tahun ini. PPS itu perlu kerana kawasan terendah dalam kawasan Parlimen itu seperti di Sungai Isap, Pematang Badak dan Bukit Rangin sering dinaiki air pada musim tengkujuh. Rancangan PPS itu adalah susulan titah Sultan Pahang Sultan Haji Ahmad Shah 2 tahun lepas ketika Kuantan dilanda banjir besar. Dan kita akan mencari peruntukan untuk membina pusat banjir ini. Seperti mana yang dititahkan oleh ke bawah duli tuanku satu ketika dulu. Supaya kita ada satu center khas. Betul. Kita tak menggunakan sekolah. Jadi ini rancangan yang kita nak buat untuk Pai Besar ni yang setiap tahun akan dilanda banjir. Sebelum itu, Ahli Parlimen Paya Besar, Datuk Abdul Manan Ismail menghadiri program ibadah korban anjuran Parlimen Paya Besar dan Kelab Media Pahang KMP di Kuantan. Turut hadir Presiden KMP Datuk Nik Naizi Husin. Sekian bahan berita dari Kuantan, kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Jasmine dan juga